Agak-agak, kenapa selama ni AI seperti Siri, Google Assist dan lain-lain langsung tak membuatkan kita untuk rasa tertarik nak mendalaminya? Mungkin sebab kita rasa benda tu tak berguna sangat dan tak berkait secara langsung dengan kehidupan seharian kita. Kalau setakat nak minta Siri, please tell me a joke. Nak tanya Google, what's the weather like? Setakat benda-benda macam tu langsung tak ada faedah secara direct pun untuk diri kita. Sehinggalah bila munculnya ChatGPT, yang mana sehingga menjadi satu fenomena kepada dunia, tak kira lah daripada student sampai ke pensyarah universiti. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi channel Didik Edi. Hai, Assalamualaikum semua. Dalam video kali ini, saya nak berkongsi tentang satu topik yang semakin popular dalam bidang teknologi, iaitu AI. Okey, AI ni apa sebenarnya? AI adalah singkatan kepada Artificial Intelligence, atau dalam bahasa Melayunya, kita panggil dia sebagai kecerdasan buatan. Mungkin ramai yang dah tahu dah pasal AI ni, kerana AI bukanlah satu benda yang baru dalam dunia kita hari ni. Cuma dalam video kali ni, saya nak kongsikan bagaimana kita boleh ambil manfaat daripada AI ni, ataupun yang lebih spesifik lagi, saya nak menjuruskan kepada Chat-Based Generative Pre-trained Transformer, atau dengan singkatannya ChatGPT. Korang pernah terfikir tak bagaimana teknologi AI ni boleh membantu kita dalam kegiatan harian kita, terutama sekali dalam bidang perniagaan contohnya? Sebelum tu biar saya terangkan sedikit tentang ChatGPT ni. ChatGPT ni adalah sejenis AI yang boleh berkomunikasi secara langsung dengan manusia melalui chatbot. Dia menggunakan natural language processing untuk memahami pertanyaan yang kita ajukan kepada dia yang lebih tepat. Jadi, untuk golongan usahawan ataupun orang yang berniaga, teknologi ini dapat membantu anda untuk menguruskan aktiviti-aktiviti perniagaan dengan lebih efisien dan mudah. Okey, saya bagi contoh. Sebagai peniaga, kita boleh menggunakan AI ni untuk menjalankan aktiviti-aktiviti seperti memberikan cadangan, langkah-langkah ataupun strategi promosi, sama ada secara offline ataupun secara online di social media. Kedua, dia boleh juga bantu kita untuk menulis skrip persembahan video untuk produk kita, misalnya membuat copywriting untuk posting-posting di social media, merangka plan posting harian bagi tujuan pemasaran dan juga promosi di Facebook page ataupun tujuan periklanan lain di social media. Kita boleh juga minta dia buat data analysis berkenaan dengan saingan kepada produk kita, atau penyediaan dokumen seperti surat menyurat, rekod dan sebagainya. Okey, untuk pada yang belum tahu lagi macam mana nak akses ChatGPT ni, cara dia senang je. Pergi kepada Google, just type ChatGPT dan enter. Just pilih result yang paling atas sekali, klik dekat ChatGPT tu, nanti dia akan keluar welcome to ChatGPT dan minta kita untuk login lah. So kalau korang ada akaun Gmail, just klik dekat login, pilih je continue with Google. Nanti kita pilih lah ID Google kita. So dia pun login kat dalam. So ini adalah interface ChatGPT 3.5, yang mana versi 3.5 ni adalah versi yang percuma. Satu yang korang perlu tahu, untuk ChatGPT ni, setiap respon yang diberikan oleh AI adalah tergantung sepenuhnya kepada bagaimana kita mengolah prompt ataupun arahan kepada AI itu tadi untuk menjawab apa yang kita nak. Jadi kalau arahan yang kita berikan tu tak berapa jelas ataupun agak lemah, ini berarti respon yang kita akan dapat daripada AI itu nanti mungkin tak sebijak yang kita mahukan. Jadi untuk mendapatkan solution yang bijak daripada AI, arahan yang kita berikan juga harus bijak. Okey, sebagai satu contoh, katakan kita baru memulakan perniagaan, kita langsung tak tahu macam mana nak mempromosikan lah bisnes kita. Jadi, kita nak minta AI ni untuk come out dengan satu plan promosi secara offline dan juga online untuk memajukan perniagaan kita. Katakanlah korang menjalankan perniagaan perkhidmatan jahit baju misalnya. Okay, macam mana kita nak mempromosikan bisnes kita? Jadi, pertama sekali, kita perlu terangkan kepada ChatGPT background perniagaan kita. Okey, sebagai contoh, bagaimanakah saya boleh mempromosikan perniagaan perkhidmatan tukang jahit yang saya miliki di kawasan saya dengan menggunakan Facebook. Okay, kita tengok apa dia punya respon. Untuk ChatGPT ni, dia boleh faham dan dia boleh balas dengan menggunakan bahasa Melayu. So, korang tengok dia punya respon macam mana. Kat sini dia bagi pun tak habis lagi. Tu sambung lagi. See, dia bagi 11 cara untuk mempromosikan perniagaan perkhidmatan tukang jahit anda menggunakan Facebook. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa anda ikuti. Dia ada campur dengan bahasa Indonesia sikit,
Tak apalah, as long as kita boleh faham. Okay, so dia bagi tahu. Pertama, buatkan halaman Facebook untuk perniagaan anda. Dia bukan saja bagikan kita punya strategi tu, dia juga bagi explanation pula. Lepas tu, perbaharui dan lengkapi profil bisnes anda tadi dekat page tu lah maksudnya. Lepas tu, tampilkan karya anda. Dia kata yang ketiga, upload foto atau video yang berkualiti tinggi dan beberapa contoh karya tukang jahit anda. Konten secara berkala, menggunakan hashtag. So jangan lupa untuk menggunakan hashtag seperti tukang jahit, jahit baju, jahit dress dan sebagainya. Dia siap bagi contoh tu. Promosikan penawaran khusus, dia kata. Lepas tu libatkan pengikut anda. So dia bagi 11 cadangan. That means, katakan kalau kita langsung tak ada idea macam mana nak start dengan online marketing dekat Facebook, at least kita dah ada 11 strategi step by step apa yang harus kita buat. Okay, so sekarang ni kita dah tahu macam mana nak gunakan Facebook. Macam mana pula kalau kita nak secara offline pula? Bermakna kita nak target customer yang berada sekitar kawasan kita. Boleh sambung je conversation tadi, tak perlu tanya balik daripada mula. So kita tanya dia, bagaimana pula kalau kita nak promosikan secara offline untuk penduduk-penduduk sekitar pula? So dia pun jawab, untuk mempromosikan secara offline kepada penduduk sekitar bla 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 bla, kita boleh guna brochure, kita boleh sponsor event, kita boleh promosi di media lokal, kita boleh buat pertandingan, kita boleh mempromosikan sekolah, kita boleh pakai spanduk. Kita minta dia explain balik lah. Terangkan semula dalam bahasa Melayu. Okay. Barulah faham. Tadi bahasa Indonesia. Tapi ada jugalah a few yang terselit juga bahasa Indonesia aku rasa. Okay, so katakan kita nak buat promosi dekat Facebook lah. Kita dah ada Facebook page. Jadi apa yang kita nak posting? Jadi sekarang kita nak suruh ChatGPT yang draftkan benda tu. Okay, so basically aku minta dia tolong rancangkan 1 minggu punya copywriting untuk posting dekat Facebook page kita. Hari pertama, kata dia, hari Senin, posting pertama adalah pengenalan bisnes, dia kata. Gambarkan dengan singkat tentang perkhidmatan tukang jahit yang anda tawarkan, bla 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 bla. Hari kedua, hari Selasa, fokus kepada keahlian. Keahlian ni maksudnya macam kita punya expertise lah. Dia sebenarnya, kalau kita tanya dalam bahasa Inggeris, dia punya bahasa tu lebih proper lagi lah. Contohnya macam kalau kita tanya dalam bahasa Inggeris, can you plan me 1 week copywriting about my service for my Facebook page? So mungkin lebih senang nak faham kot compare dengan bahasa Indonesia tadi. So dekat sini dia dah come out. Day 1, apa yang kita perlu buat? Maksudnya kita kena introduce kita punya business, highlightkan apa dia punya kelebihan dia. Lepas tu yang kedua, kita kongsikan customer punya testimoni. Hari ketiga, kita boleh posting tentang limited time promotion ke ataupun discount. Hari keempat, kita boleh educate audience kita dengan content dan servis. Sekarang ni kita nak suruh dia buat terus. Okay, can you come up with the complete example for posting? Nampak? Tadi dia cuma bagi step-step je. Hari pertama nak kena posting apa, hari kedua posting apa. Sekarang ni bila kita minta suruh dia come out dengan contoh yang lengkap untuk setiap item yang dia bagi kat atas ni tadi, day 1, day 2, day 3 ni tadi, dia terus tolong buatkan kita. So automatic dia come out dengan complete copywriting yang mana kita boleh just copy and paste je. Kita copy, katakan untuk day 1 ni, hari Isnin ni, kita copy daripada mula sampai habis. Dia punya posting ni kita just tukarkan bahagian yang dia letak bracket your business name ni. Your business name ni kita letaklah nama company kita, I mean tailoring ke apa ke, kita ganti kat situ. Setiap yang ada dalam bracket your business name ni, kita replacekan dengan nama perniagaan kita. So bila kita dah siap edit, kita just copy, terus paste dalam Facebook punya entry tu, just post je. Dia dah siap buatkan kita punya services, dah siap letak kita punya hashtag lagi. Ada tailoring, fashion, clothing, alteration, custom design. Dia bagi a few sample lah. So maknanya kalau macam kita langsung tak ada idea nak buat posting ataupun nak buat copywriting, at least dengan draft yang dia bagi ni, kalau kita dah tak ada idea sangat nak tokok tambah pun, kita dah boleh pakai 100% apa yang dia bagi je. Tapi kalau macam kita ada idea sendiri, kita nak tambah, lagi bagus lah. So yang kedua, hari kedua dia kata dia tu customer testimonial bla 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 bla. Dia bagi contoh, okay, meet Lisa, our satisfied customer. Lisa wanted to alter her favorite dress bla bla bla.
Nanti kita boleh insert gambar dengan customer kita tu. Lepas tu siap bagi hashtag happy customer testimonial bla bla bla. Yang ni dia bagi draft lah contoh. Yang ni kita boleh letaklah testimoni kita yang sebenar, letaklah nama customer yang betul, letaklah gambar customer yang tengah pakai baju yang kita jahit tu kan. Lepas tu hari ketiga, limited time offer. Ni yang dia kata buat offer. Okay, dia bagi contoh. Siap. Okay, tinggalkan contact number. Okay, dalam bracket ni your contact number, mana kita tukarkan dengan nombor phone kita. Sudah come out dengan 7 hari punya plan. Ini sebab kita request untuk come out dengan 7 days punya plan. Kalau kita suruh buat 1 bulan, dia akan draft lah untuk 1 bulan pula. Sebagai contoh lain, korang nak buat video promosi tentang produk korang, korang boleh juga minta ChatGPT untuk sediakan skrip untuk video yang korang nak buat tu. Contohnya kita ada slimming produk, kita nak buat video promosi tentang slimming produk tu, kita nak suruh dia sediakan skrip. Okay, can you prepare a 10-minute duration of the script for that video? Okay, dia punya skrip yang dia prepare ni macam filmmaking punya skrip tau. Sebab dia bagi scenario, dia bagi opening scene, dia bagi dia punya cadangan untuk background sound untuk that scene. Lepas tu dia come out dengan narrator punya voice over. Lepas tu disediakan, okay, scene 1 tunjukkan gambar orang-orang yang tengah buat physical activity macam jogging, yoga dan lain-lain. Lepas tu dia bagi pula untuk scene 2. Lepas tu narrator voice over punya dialog. Lepas tu dia bagi scene 3. So dia bagi kat sini dia ada bagi dekat 9 scene, yang mana pada pendapat dia benda ni cukup untuk kehendak 10 minit punya duration video tu lah. Senang gila buat kerja web. Selain ni, benda apa lagi? Benda apa lagi yang berkait dengan korang punya perniagaan ataupun korang punya aktiviti yang korang boleh gunakan AI ni untuk bantu korang? Katakanlah korang nak buat survey, korang nak jual produk tapi korang tak tahu ataupun apa produk yang tengah in trend sekarang ni, tengah dapat permintaan tinggi. Okay, senaraikan 10 produk kecantikan yang berada pada kategori tinggi dalam sistem carian di Malaysia untuk 3 tahun kebelakangan ini. Jadi daripada sini pun, kalau kita nak cuba jual produk-produk kecantikan, kita dah tahu at least 10 produk yang paling popular dalam kategori ni, yang mana yang patut kita jual. Korang boleh juga gunakan ChatGPT untuk contohnya penyediaan dokumen, untuk jawab email. Contohnya korang nak buat surat tawaran bekerja kepada intern misal, pun boleh, dia boleh buat. Okay, contohnya please prepare internship offer letter for my company. Dia terus draftkan surat punya template yang mana kita boleh terus copy paste, kita just replace dengan apa-apa maklumat yang dalam bracket je. Contohnya kita punya company, sini kita boleh letak kita punya company logo, your company name ni kita letak kita punya nama syarikat, letak alamat, lepas tu nama intern punya address, bla 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 bla. Lepas tu sini dia dah bagi dah reporting manager, kita dah boleh isikan. Lepas tu dia punya responsibility, kita yang ni kita tulis lah untuk internship program kat kedai jahit kita tu. Dia punya responsibility apa, kena kemas kedai ke, dia kena datang pukul berapa untuk buka dan tutup kedai, bla bla bla. Siap. Senang tak? Apa yang aku kongsikan kat sini hanya beberapa contoh yang terlintas dalam kepala aku buat masa sekarang, dan sebenarnya banyak lagi dia punya potensi yang korang boleh gunakan untuk solvekan korang punya problem, yang mana korang boleh manfaatkan benda ni untuk memudahkan kerja harian korang. Misalnya korang buat video, korang tak tahu apa clickbait title yang sesuai untuk video tu, kau boleh minta ChatGPT untuk come out dengan 5 ataupun 10 clickbait punya title yang sesuai dengan video korang. Ataupun korang nak menjawab soalan-soalan customer yang mana terlalu teknikal, yang susah korang nak jawab. Contoh lah, katakan korang ada satu produk tenaga, tongkat ali misalnya kata. Kemudian customer tanya, apa beza tongkat ali dengan ginseng? Korang mungkin ada knowledge tu, tapi korang nak jawab, alamak kan, nak karang ayat semua. Then maybe korang boleh suruh ChatGPT yang jawab kan. Contohnya, apa perbezaan produk minuman tenaga berasaskan tongkat ali berbanding dengan ginseng?
Okey, aku bagi contoh lain. Kita bagi satu senario yang sedikit complicated untuk ChatGPT come out dengan solution dia. So basically kita bagi tahu dekat ChatGPT ni, kita ada restoran yang operate daripada pukul 10 pagi sampai 12 malam. Lepas tu kita ada 2 orang chef, nama Ali dengan Abu. Lepas tu kita ada 4 orang waitresses, Ina, Ani, Ila dengan Ita. Lepas tu kita ada 2 orang cashier, nama Kasim dengan Baba. So kita nak ChatGPT untuk come out dengan 2 shift punya working schedule lah. Dan setiap shift tu kita nak at least ada sekurang-kurangnya 1 orang chef, 2 waitress dengan 1 cashier. Okay. Dia pun bagi solution kat sini. Untuk shift pertama, dia kata pukul 10 pagi sampai 6 petang, chef Ali. Lepas tu waitresses Ina dengan Ani. Kalau macam ni tak betul lah. Sebab kita cakap kita punya kedai buka daripada 10 pagi sampai 12 malam. Patutnya at least yang shift pagi tu, katakan kita nak dia datang 1 jam lebih awal. Lepas tu yang shift malam dia balik 1 jam lebih lewat untuk kemas dengan preparation lah. Kita pun counter balik, rewrite. So kita suruh dia tulis balik first shift start pukul 9 pagi dan second shift tu habis pukul 1 pagi. So dia pun tukar lah. Semua staff tu kena masuk pukul 9 habis pukul 5. Lepas tu untuk shift petang pula masuk pukul 5 habis pukul 1. So masing-masing bekerja 8 jam sehari. Macam ni dia contoh tu tak complicated sangat. Pekerja pun tak ramai. Lepas tu kita nak buat 2 shift je. Mungkin kalau kita nak buat manual pun benda tu tak terlalu memeningkan pun. Tapi let's say kalau macam korang ada lagi ramai staff, korang nak operate 24 hours, mana nak come out dengan 4 shift punya working schedule. Setiap prompt yang korang kasih dekat ChatGPT ni, dia akan come out dengan solution lah. Cuma kita kena draft betul-betul arahan tu tadi supaya ChatGPT faham apa kehendak kita dan baru dia boleh sediakan apa yang kita nak. Jadi jika anda seorang pemilik perusahaan yang ingin meningkatkan produktiviti syarikat misalnya, saya sangat syorkan untuk anda cuba ChatGPT ni. Korang pasti akan teruja dengan semua kelebihan yang ditawarkan oleh platform ni. Secara kesimpulannya, dalam pola bisnes moden seperti sekarang ni, dengan segala macam sistem atas talian dan juga rangkaian media sosial, AI seperti ChatGPT ni adalah teknologi yang sangat berguna untuk sesebuah perniagaan yang sepatutnya korang tidak ketinggalan untuk mempelajari dan mengeksplor. Sebab teknologi ni dia boleh memudahkan kita menguruskan aktiviti-aktiviti harian yang mungkin sebelum ini memerlukan kita untuk hire pekerja mahir ataupun membayar service charge yang tinggi pada seseorang untuk melakukannya. Sebagai contoh, untuk buat satu copywriting, orang bayar hingga beribu ringgit, sedangkan benda tu boleh disediakan dalam masa beberapa saat saja oleh ChatGPT. Tambahan pula kalau anda pun seperti macam saya, one man show yang mana buat daripada A sampai Z semua, kitalah kerani, kitalah bos, kitalah pekerja. Teknologi AI ni sangat memudahkan kerja kita. Dan percaya atau tidak, draft pada skrip untuk video kali ni juga saya minta ChatGPT yang sediakan. Okey, terima kasih kepada yang menonton video ni sehingga habis. Dan saya sangat berharap semoga video ni dapat memberikan manfaat kepada korang. Dan saya juga doakan apa jua yang anda sedang usahakan sekarang, semoga meraih kejayaan dan keuntungan yang melimpah ruah. Nanti kalau dah kaya, jangan lupa member. Sekiranya anda suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa share kepada kawan-kawan. Hingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Didi Edi. Assalamualaikum. Tolong bawa aku terbang, kini aku mahu tenang. Janji aku akan pulang, lepas hidup aku senang.